Julung-julung kalinya sejak Perang Dunia Kedua, pasukan pengawal negara Amerika dikerah membantu agensi penguatkuasaan undang-undang tempatan mengawal keadaan. Persiapan semakin rancak menjelang berakhirnya tempoh pemutus rantaian COVID-19. Ikuti nanti bagaimana syarikat-syarikat pembasiman kuman tangani permintaan yang meningkat. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Dalas, satu kali makan hari-hari mau. Babuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Bangun Dalas, hantar rumah pun boleh. Yo. Sinilah. Oh. Nak ke mana tu? Saya kedai. Kita sebenarnya ada pesanan penting untuk awak dan kawan-kawan. Pesanan penting? Beli tok mana? Oh, ada. Pakailah. Yelah. Memanglah meriah dan seronok untuk kita kunjung-mengunjung sesama kita di hari Lebaran ni. Mestilah. Dan namanya Hari Raya, kan? Tapi kita perlu ingat bahawa kita harus tetap mematuhi sekatan nasional berhubung perhimpunan di tempat awam dan privat. Dan kita tangguhkan dulu amalan kunjung-mengunjung buat sementara waktu ni. Tangguh? Kita masih perlu melindungi mereka yang mempunyai risiko jangkitan yang tinggi. Lebih-lebih lagi warga emas kita, termasuk ibu bapa dan datuk nenek kita yang sudah lanjut usia. Biasanya daya ketahanan warga emas sangat rendah. Lebih-lebih lagi kalau mereka ada penyakit kronik lain. Jika terjangkit COVID-19, buruk padahnya untuk mereka. Bahaya. Awak nak ke mereka tu terkena jangkitan virus yang berbahaya ni? Takkanlah saya nak mereka dijangkiti virus tu pula. Amalkan langkah-langkah keselamatan. Contohnya, warga emas tak perlulah keluar rumah. Tetap amalkan jarak selamat. Amalkan salam mufti. Dan untuk tetap memelihara silaturahim, gunakanlah teknologi untuk berkomunikasi. Baru saya faham. Saya pun tak nak keluarga saya pula yang memulakan kluster jangkitan yang baru. Ancaman COVID-19 ini adalah sesuatu yang mesti dipandang serius. Perjuangan menentang virus ini belum lagi berakhir. Kita raikan keriangan, tapi kita perlu sentiasa menjaga keselamatan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh SG United. Berita diteruskan. Kebanyakan prasekolah minggu ini sibuk melakukan kerja-kerja pembersihan premis yang menyeluruh sebagai persediaan untuk membuka semula secara berperingkat mulai Selasa ini. Sektor ini mendapat perhatian setelah beberapa kes jangkitan timbul di beberapa pusat dan memaksanya untuk ditutup. Kesemua kaki tangan sudah pun menjalani ujian swab COVID-19 semasa tempoh pemutus rantaian jangkitan. Kru CNA menjenguk apakah langkah berjaga-jaga yang diambil ibu bapa dan prasekolah.
Di Tadika My First School, sesi-sesi bercerita di perpustakaan yang lazimnya dikendalikan secara beramai-ramai kini akan dihadkan kepada saiz yang lebih kecil. Seorang guru juga akan dihaskan untuk menjaga satu-satu kelas. Ini bagi mengelakkan pergaulan bercampuran di antara kanak-kanak. Penjarakan selamat akan turut dilaksanakan di Tadika Living Sanctuary dengan meletakkan pelekat-pelekat di meja dan lantai. Sebagai permulaan, pihaknya akan mengubah suai kumpulan-kumpulan jika sekitarannya sempit dan tidak dapat mematuhi jarak selamat 1 meter. Meskipun langkah berjaga-jaga dilaksanakan pihak sekolah, beberapa ibu bapa menyuarakan pandangan berbeza-beza. Bagi Encik Muhammad Sharifuddin Abdul Kadir dan isterinya, meskipun berasa bimbang, mereka akur menghantar anak-anak mereka ke kelas-kelas fizikal adalah pilihan yang terbaik. Entahlah lagi anak-anak mereka sudah mula merindui sekolah, teman-teman dan guru-guru. Justru beliau sentiasa mengingatkan anaknya untuk memakai pelitup dan membungkuskan lebihan pelitup beg ziplock untuk menyimpan pelitup muka dan cecair pembasmi ke dalam beg anaknya untuk digunakan. Tadika My First School sudah memberikan sebuah kit rujukan kepada semua ibu bapa sebagai panduan bagaimana untuk membantu anak mereka supaya dapat bekerjasama dengan guru-guru. Syarikat-syarikat pembasmian kuman melihat permintaan meningkat sehingga 2 kali ganda dari biasa, sedang tempat-tempat kerja bersiap untuk dibuka semula atau meningkatkan operasi selepas tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19. Ada yang menghadapi masalah untuk memenuhi permintaan dan berusaha untuk merekrut lebih ramai pekerja. Klinik estetik di Orchard ini bersiap untuk menyambung beberapa perkhidmatan dengan kerja pembasmian kuman di premisnya walaupun ia belum mengalami sebarang kes COVID-19. Syarikat kebersihan yang dipanggilnya Ikari menerima pertanyaan bagi perkhidmatannya melonjak 50%. Kebanyakannya adalah dari sektor yang mementingkan kebersihan termasuk F&B. Sebuah lagi syarikat Big Red mengatakan ia dibanjiri permintaan walaupun setelah menggajikan sehingga 15 lagi juruteknik atau 20% tambahan tenaga kerjanya. Walaupun syarikat ini merancang untuk mengambil lebih pekerja, ia bukan mudah kerana ramai yang takut tentang kemungkinan terdedah kepada virus COVID-19. Para pengendali dormitori meningkatkan jumlah tenaga kerja bagi memenuhi permintaan pengurusan fasa seterusnya bagi COVID-19. Namun walaupun menawarkan gaji yang tinggi, pencarian pekerja masih menjadi satu cabaran. Sebelum pandemik COVID-19, syarikat Centurion menggajikan 152 pekerja tetap di 5 dormitori. Jumlah itu kini meningkat kepada 221 pekerja tetap dan lagi 135 pekerja sambilan, menjadikan jumlah baru itu lebih seganda daripada yang asal. Dengan peraturan baru bakal bermula dan blok-blok dormitori sedia menerima kepulangan pekerja yang sudah pulih, lebih banyak kerja perlu dilakukan. Dormitori seperti S11 pula menggandakan jumlah pekerja pembersihan dan menyaksikan kos tenaga manusia naik 2,5 kali ganda. Namun begitu, syarikat itu menyatakan mendapatkan lebih banyak pekerja merupakan satu cabaran. Sebuah firma keselamatan yang menyediakan pegawai ke dormitori juga berdepan dengan masalah tenaga manusia walaupun sudah menawarkan gaji yang tinggi. Antara sebab yang diberikan adalah para pemohon meluahkan keprihatinan untuk bekerja di dormitori serta jumlah pemohon yang terhad. Buat masa ini, para pengendali dormitori dan kontraktor mengatakan bahawa pihak mereka akan terus menawarkan insentif seperti bonus awal, baucar dan gaji lebih tinggi untuk mendapatkan pekerja baru. Selepas lebih 2 bulan ditutup akibat langkah-langkah membendung penularan COVID-19, masjid ketiga paling suci dalam Islam, Masjidil Aqsa, akhirnya dibuka semula kepada orang ramai subuh tadi. Ramai penduduk Baitul Maqdis sanggup berdiri lama untuk memasuki perkarangan Masjidil Aqsa yang telah ditutup sejak Mac lalu. Sebagai langkah jaga jarak selamat, majoriti jemaah diperiksa suhu badan dan diwajibkan memakai pelitup. Hanya sehari sebelumnya, polis Israel menembak mati seorang lelaki Palestin di luar kawasan masjid ini meskipun mangsa tidak memiliki sebarang senjata. Maka itu, pembukaan semula Masjidil Aqsa ini dilihat sebagai satu simbol mengembalikan hak warga Palestin menjejakkan kaki di atas tanah yang masih belum dirampas Israel. Pembukaan semula Masjidil Aqsa menjadi kenyataan selepas jumlah kes COVID-19 di Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya berkurangan.
Israel melaporkan lebih 17,000 kes COVID-19 dengan 284 kematian. Tetapi kawasan tebing barat dan Gaza setakat ini melaporkan 500 jangkitan COVID-19 dengan 3 kematian. Kisah sepasang suami isteri tempatan yang terpisah akibat COVID-19 menyusul nanti. Juga bersama berita selepas ini, pelancaran kapal angkasa komersil membawa 2 angkasawan Amerika yang pertama dalam hampir sedekat.